Ya, hidupkan bagi anda di Malaysia hari ini. Tidak kira di mana saja anda berada, di kedai kopi ke, kan? Sekarang ni pun boleh tengok je dekat tablet, dekat handphone, kan? Hidupkan pagi anda bersama dengan Syai. Baik, kita teruskan pengisian kita. Afad, baik. Ini berkenaan dengan laporan selamatan diri di air. Kita nak kongsikan jugalah apa yang perlu kita lakukan. Nanti kita akan berbual lebih lanjut bersama dengan tetamu kita dari iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Tapi apa pun kita saksikan dulu visual ini. Ya, jom kita saksikan. Sejurus selepas kerajaan mengumumkan kebenaran kepada orang ramai untuk melakukan pelbagai aktiviti riadah seperti bersenam dan berkelah bagi negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Rata-ratanya memanfaatkan kelonggaran yang diberikan. Namun dalam keterujaan tersebut, ada juga sebilangan masyarakat yang alpa dengan keselamatan nyawa dan harta benda yang seharusnya menjadi keutamaan. Tragedi melibatkan air, seperti kejadian kepala air, banjir dan tanah runtuh, semakin kerap terjadi. Ini disebabkan oleh faktor cuaca, seperti hujan yang berintensiti tinggi serta fasa peralihan monsun yang bermula sejak 24 September 2021 sehingga awal November 2021 nanti. Langkah-langkah berwaspada perlu dititik beratkan di kawasan-kawasan tumpuan daripada sebelum kejadian sehingga selepas kejadian agar perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Apakah tip dan perkara yang perlu kita ketahui ketika berhadapan dengan situasi-situasi cemas yang melibatkan air? Tentu sahaja pihak berkuasa sentiasa bersiap siaga demi memastikan keselamatan semua. Baik, itu sedikit rangkuman berkenaan dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Apa yang kita lihat tu ada perubahan cuaca, kita lihat bagaimana keselamatan diri kita bila membawa keluarga beriadah dan sebagainya. Baik, kita teruskan Afad bersama tetamu kita. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan tetamu kita. Kita terus saja bersama dengan yang setia, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Tuan Nur Azam Khamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Okey, Assalamualaikum Tuan. Selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Tuan, kita tadi dah berikan sikitlah rangkumannya berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ni kan. Baik, mungkinlah kita nak mulakan dulu. Tuan boleh tak terangkan dahulu apa tu sebenarnya kepala air kan? Kita tahu apa yang kita lihat yang berlaku sekarang ni, tapi mungkin Tuan ada termata sendirilah berkenaan dengan kepala air ni. Ya. Okey, kepala air ni secara umum lah. Saya rasa semua orang masyarakat dah tahu apa itu kepala air. Tapi ingin saya jelaskan di sini. Kepala air itu bermaksud satu sumber sungai. Sumber sungai yang bermaksud satu gelombang aliran air yang datang secara mengejut dalam kuantiti yang besar mengalir dari hulu sungai atau dari air terjun ke sungai utama. Lazimnya ia berpunca daripada hujan lebat yang berlaku secara tiba ataupun yang berlaku di hulu sungai. Selain daripada itu, aliran ini juga berlaku dengan cepat, dengan pantas dan laju dan ianya berupaya membawa segala macam sampah daun, ranting kayu, kayu balak, bongkar-bongkar kayu dan ianya akan merepuh segala halangan yang ada di hadapan dan boleh menyebabkan pelbagai kemusnahan yang ada di hadapan masa berlakunya aliran air yang deras ini. Okey, itu sedikit sebanyaklah kan terma berkaitan dengan kepala air ini. Tadi Tuan ada cakap berkenaan dengan puncanya kalau kepala air ini kita tahu daripada hujan yang lebat, hujan lebat. Jadi kita nak tahu antara tanda-tanda awal lah. Andai kata kalau misalnya kata keluarga saya sendirilah kan, kalau misalnya kata hujan lebat ataupun rasa macam guruh ke apa, memang tak benarkan sama sekali keluarga saya nak main air kat air terjun ke kat sungai sebagainya sebab kita tahu kepala air. Kalau tanda-tanda lain apa lagi Tuan?
Okey, kadang-kadang kita ni masyarakat dia tak sedar bahawa kepala air ataupun ancaman kepala air ni akan berlaku lah. Tapi kita boleh mengesan daripada awal lagi. Pertama, kalau tempat di lokasi kita tu tidak hujan dan kita perhatikan di kawasan sekitarnya keadaan gelap. Di kawasan hulu tu gelap. Jadi kita kena berhati-hati. Itu mungkin tanda-tanda awal kemungkinan hujan akan turun di hulu dan akan menyebabkan aliran air deras dan kemungkinan akan membawa kepala air. Selain daripada keadaan gelap di bahagian hulu, kita juga akan, kalau berlakunya aliran air yang deras, dia akan membawa bersama sekali dengan bunyi dentuman yang hasil daripada gerakan batu-batu yang dibawa oleh aliran air ataupun air yang kuat daripada hulu sungai ataupun daripada air terjun. Kemudian yang kedua, yang seterusnya yang ketiga, saya rasa kita boleh melihat juga kalau kita berada di dalam air ataupun sesiapa yang berada di dalam air, tiba-tiba aras air itu meningkat dengan laju, air bertukar warna menjadi keruh beserta dengan sampah-sampah, daun-daun kayu, ranting-ranting kayu, kelodak-kelodak dengan secara tiba-tiba. Jadi itu kena berhati-hati dan segeralah naik ke atas. Dan terakhirnya perubahan arus air. Perubahan arus air tiba-tiba menjadi laju dan paras air semakin meningkat naik tinggi lah. Itu antara tanda-tanda awal yang boleh dikesan di peringkat awal untuk mengelakkan berlakunya kemalangan atau kemusnahan semasa berlakunya kepala air. Tuan, bila Tuan cakap macam tu kan, macam tiba-tiba kita tengah mandi, tiba-tiba nampak air tu meningkat naik cepat, lepas tu dengan keruhnya dan sebagainya kan. Nak tahu juga seberapa pantas sebenarnya dalam tempoh masa berapa cepat kepala air tu boleh terus ke bawah tu kan? Ya. Biasanya dia dalam keadaan secara tiba-tiba lah. Kalau nak kata kita hukuman masa tu, saya tak pasti berapa. Tapi secara tiba-tiba air tu akan meningkat dan dalam keadaan deras. Lebih kurang 5 minit tu pun dah, saya rasa keadaan tu dah lama dah, air tu dah tinggi dah. Terutamanya di kawasan air terjun. Kalau kita lihat air terjun, biasanya kepala air ni berlaku memang dia dalam secara tiba-tiba dan secara mendadak. Memang kadang-kadang tu siapa yang berada di dalam kawasan air, dia kadang-kadang tak sempat untuk nak naik ke atas. Kadang-kadang mereka dibawa oleh arus. Sebab kita sebelum ni ada kes, terutama di Hulu Selangor. Sebelum ni kita menyelamatkan lebih kurang 7 bangsa yang terperangkap dengan kepala air, di mana air itu mendadak secara tiba-tiba. 1 minit, 2 minit, air itu terus naik, dia punya paras airnya dan dalam keadaan deras. Jadi kita tak pasti berapa. Dia dalam keadaan sekelip mata pun dia boleh berlaku paras air itu naik dengan cepatnya. Okey, baik Tuan. Ini andai kata kalau misal kata kita ini berada di kawasan kepala air tersebut. Kita memang dah tak boleh nak buat apa, kita berada di tengah-tengah tu. Sebab saya ada video kan yang mana ada seorang tu duduk di tengah-tengah. Dia tak boleh dah nak ke kanan ke kiri, dah tak boleh nak buat apa. Okey, andai katalah terjadi perkara sebegitu, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh orang itu? Dan adakah kita ni sebagai orang luar yang nampak ada mangsa yang terkena kepala air itu, apa tindakan kita sebagai orang yang mungkin tak biasa dengan kepala air ini, Tuan? Okey, ini ada 2 keadaan. Pertama, mangsa. Dan kedua, orang yang berada di sekitar mangsa lah. Jika mangsa berada di tengah-tengah, so kita mencadangkan, mengesyorkan supaya mangsa yang terperangkap itu cuba berada di tempat yang paling tinggi lah. Kalau kadang-kadang ada batu, cuba memanjat batu dan berada di atas batu dan jangan bergerak ke mana-mana sehingga bantuan untuk menyelamatkan mangsa itu sampai. Kemudian yang kedua, kepada orang yang berada di sekeliling itu, saya ingin mengesyorkan supaya tidak melakukan apa-apa tindakan. Sebab keadaan air yang deras, kadang-kadang dia bawa batu-batu, dia bawa kelodak, dia bawa macam-macam tunggul kelodak sebagainya. Jadi itu membahayakan. Jadi kita syorkan supaya siapa-siapa yang berada di sekeliling itu untuk menghubungi pihak bomba dengan segera ataupun agensi penyelamat untuk membantu untuk hadir bagi menyelamatkan bangsa yang terperangkap di dalam di kawasan kepala air tersebut.
Baik. Tuan, ini kita cakap pasal kawasan riadah dan sebagainya kan, kepala air tumbuk ini. Tapi kita nak tahu juga sebab sekarang ni kan peralihan cuaca tak menentu kan. Dengan banjir kilatnya tiba-tiba banjir, tak dapat selamatkan harta benda dan sebagainya. Bagaimana pula dengan situasi sebegini Tuan? Untuk maknanya tips keselamatan kita sendiri, maknanya walaupun kita tahu kawasan kita tu adalah kawasan banjir, tapi banjir kilat tu kita tak tahu kan Tuan? Bagaimana tips permulaan lah untuk persediaan kita menghadapi banjir? Okey, keadaan banjir dia sebab contoh yang minggu lepas yang berlaku di Selangor ni, terutama di daerah di kawasan Shah Alam di mana banjir tiba-tiba air hujan lebat dan air naik. Jadi di sini kita ada beberapa langkah yang perlu diambil perhatian oleh masyarakat luar. Pertama, kawasan di penempatan kita itu, walaupun kita dah kena pasti bahawa kawasan itu rendah, cuma kita kena pastikan bahawa terutamanya di saliran-saliran laluan air itu hendaklah kita pastikan bersih. Jika paras air hujan lebat, paras air itu tidak mampu menampung air yang banyak dan air mula naik, kita syorkan supaya yang berada di kawasan tersebut untuk mengambil tindakan-tindakan seperti segera untuk ke tempat yang lebih tinggi ataupun bergerak berpindahlah ke kawasan yang lebih selamat lagi. Jika hujan semakin lebat sebagainya, pastikan dokumen-dokumen terutamanya dokumen-dokumen yang utama yang penting diselamatkan, ditempatkan di tempat tinggi. Kemudian jika berada di rumah, kita syorkan supaya menutup semua switch elektrik supaya jika berlakunya air secara tiba-tiba, maka segi kita tidak keadaan kita selamat dan kemungkinan tidak terkena renjatan elektrik dan sebagainya. Kemudian sentiasalah mengikuti perkembangan pengumuman yang disampaikan sama ada melalui radio, televisi ataupun mana-mana yang berkaitan dengan keselamatan semasa banjir. Dan jika ada arahan untuk pindah pastikan ikut. Okey. Ya, baik. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. Kerana memberikan penerangan dan juga penjelasan tip keselamatan pada pagi ini. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Setia Penolong Kanam Suruhanjaya Bomba, Tuan Nur Azam Khamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Banyak yang telah dikongsikan tentang tips keselamatan, khususnya kepada mereka yang ingin bawa keluarga berada di air terjun dan juga di kawasan-kawasan yang mungkin akan mengalami bencana. Betul. Kan? Kena fikir jugalah sekarang ni, Ri pun kata kalau ikutkan September sehingga November kan, peralihan monsun yang cuaca macam cuaca yang kalau dulunya lah kan, hujan disusuli dengan banjir dan sebagainya. Tapi Ri kata dah berubah sekarang kan. Tapi kita kena tengoklah, kadang-kadang kalau kita nak pergi bercuti tu tak semestinya kita nak bercuti dekat kawasan-kawasan yang ada nak air kan. Banyak lagi tempat-tempat menarik. Tapi kalau anda kata kalau tersekat. Kat situ kena ikut apa yang Tuan katakan tadi, tip keselamatan tersebut. Baik.